Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sekali lagi bersama dengan saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka dalam Kisah 9 Suku Malam ya, satu platform yang disediakan oleh mypusaka.info dalam berkongsi kisah suka dan duka urus pusaka dan perancangan pewarisan. Apa khabar semua sidang penonton ya? Saya mengharapkan semua sidang penonton berada dalam keadaan sehat, fizikal dan mental, insya-Allah. Jadi apa yang akan saya kongsikan dalam kisah 9 suku malam kali ini? Ini berkenaan dengan kisah urus pusaka arwah keutamaanku. Kisah ni baru saja berlaku ya 2 minggu lepas, di mana dua orang wanita muda datang ke pejabat mypusaka ya di Sendayan. Ya. Memang betul muda lagi, yang seorang tu berumur 26 tahun, yang seorang lagi 27 tahun, di mana mereka ni adik-beradik tetapi berlainan ibu. Ya, mana 26 dan 27 ni memang apabila kita membicarakan bab urus pusaka, 26 dan 27 tahun ni kira orang yang muda lah ya, waris yang muda ya, alhamdulillah. Di mana arwah bapanya meninggal pada bulan Mei hari itu. Ya, maknanya lebih kurang dalam 5 bulan 6 bulan yang lepas bapanya meninggal, dan meninggalkan seramai 16 orang waris. Ya, daripada 2 orang ibu meninggalkan 16 orang waris, terdiri daripada 7 lelaki dan 9 perempuan. Jadi semua sekali 16 orang ya. Apa harta-harta yang ditinggalkan ya? Tak banyak ya. 3 keping tanah di Perak dan sebuah motosikal ataupun bahasa mudah dia kapcai. Ya, 3 keping tanah di Perak dan sebuah kapcai. Sedangkan kedua-dua klien yang datang ke pejabat mypusaka ni duduk di Selangor. Okey. Di mana salah seorang daripada klien ni bertindak sebagai pemohon, ya. Jadi biasa apabila berurusan berkenaan dengan urus pusaka, jadi peruning-peruning mypusaka perlu interview ya untuk mendapatkan fakta kes. Ya, supaya tiada maklumat-maklumat penting yang tertinggal. Ya. Jadi sedikit sebanyak maklumat berkenaan dengan pemohon ni ya, beliau berumur 27 tahun ya. Ada bisnes kecil-kecilan secara dalam talian ya, ada bisnes kek ya. Jadi saya pun bertanya kan, memandangkan arwah baru saja meninggal bulan 5 ya, dan ini dah bercadang untuk menguruskan pusaka arwah kan. Jadi ini antara salah satu urusan pusaka yang awal ya, berbanding dengan kebanyakan kes-kes urus pusaka yang pihak kami kendalikan sebelum ni ya, berlaku kematian yang telah lama, yang telah bertahun-tahun lamanya ya, tetapi ini baru 5 bulan ya. Jadi saya pun bertanyalah kepada pemohon ni ya, apakah yang trigger ataupun yang menggerakkan hatinya untuk cepat-cepat uruskan pusaka arwah bapanya. Jadi beliau memaklumkan saya, cakap dulu masa arwah bapanya masih hidup ya, selalu berpesan kepada dia dan adik-adiknya yang lain ya. Maknanya kalau bapa dah tiada besok, cepat-cepatkanlah uruskan pusaka ya. Memang tak mahu ya, bapanya tidak mahu ya, nama bapanya ataupun urusan bapanya di dunia ni masih ada lagi. Maksudnya apa? Tak perlulah ada lagi nama arwah atas geran tanah ya, dan segala harta yang lain. Itu nasihat arwah bapanya kepada beliau ya. Jadi ini merupakan satu nasihat yang begitu baik ya, macam kita pun kan yang masih hidup lagi ya, digalakkan untuk selalu berpesan ataupun meninggalkan pesanan kepada anak-anak kita ya, supaya
Apabila ketiadaan kita nanti, uruskan cepat-cepat. Apabila kita tiada di dunia, maknanya segala urusan di dunia sepatutnya dah tiada. Itu yang paling penting. Jadi pemohon ni pun bertanya, ya, klien ni pun bertanya, tuan agak-agak berapa anggaran kos dia kan. Jadi berdasarkan pengalaman kami, ya, jadi kami memberi anggaran, ya, sebab selagi kajian kes belum dibuat, pihak kami belum, ya, boleh memberikan kos yang tepat. Jadi memberi anggaran kos dahulu, kemudian dia bertanya lagi, ada tak kos tambahan lain puan, tuan, kos bicara ke apa? Ya, saya maklumkan. Apabila bicara pusaka, mana pemohon perlu membayar 2% daripada nilai harta kepada pejabat pusaka kecil. Jadi saya kena maklumkan, ya, bukan bayar kepada mai pusaka. 2% daripada nilai harta tu adalah kos bicara pusaka yang perlu dibayar oleh pemohon kepada pejabat pusaka kecil. Jadi pemohon ni memaklumkan, bukan apa tuan, ya. Kami adik-beradik semua akan reserve, ya, akan sediakan dulu dana awal-awal untuk urus pusaka arwah bapa saya, dia kata. Kan, sebab kami pun bukannya daripada golongan orang yang berada, ya. Jadi kami kena pakat sesama adik-beradik untuk menyediakan dana tersebut, ya, sebab kami tahu urus pusaka memerlukan kos, ya. Okey. Jadi pihak kami pun memaklumkan juga kepada pemohon ni, ya, memandangkan harta arwah tanah tersebut berada di Perak, maka permohonan bicara pusaka ni perlu dibuat di Perak, ya. Tetapi pemohon duduk di Selangor. Kan? Jadi kalau pemohon ni melantik mai pusaka, maka segala urusan di Perak tu akan dikendalikan oleh pihak mai pusaka. Di mana pemohon hanya perlu hadir bicara kelak, ya, sekali sahaja. Jadi dipermudahkan. Maka dipendekkan cerita, ya, pemohon ni pun bersetuju untuk melantik mai pusaka sebagai pemudah cara untuk kes urus pusaka arwah bapanya, ya. Jadi sidang penonton yang saya hormati, apakah pengajaran yang boleh kita pelajari daripada kisah pada malam ni? Okey, yang pertama, apabila berlaku kematian, maka segerakan, ya, urus pusaka arwah. Disegerakan, ya. Ini memang seolah menjadi satu norm ataupun budaya di kalangan masyarakat kita, ya, biasanya bertangguh. Ya, apabila bertangguh, berlaku kematian kepada waris-waris, maka wujudlah kematian berlapis. Maka kes urus pusaka tersebut, ya, akan menjadi sukar. Jadi berbanding pada kes ataupun kisah yang saya kongsikan pada malam ni, cepat, ya, waris bertindak cepat, uruskan cepat, ya. Alhamdulillah. Yang kedua, semua urus pusaka memerlukan kos. Maka waris-waris ataupun pemilik harta, ya, pastikan, ya, menyediakan dana pantas ataupun wang tidak beku, ya, di mana sumber kewangan tersebut boleh digunakan oleh waris-waris dalam melaksanakan ataupun menguruskan harta pusaka kelak, ya. Apabila lantik, pihak mai pusaka ni adalah pihak kami memang pakar, ya, dalam menguruskan bab-bab harta pusaka, sama ada di pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi, ya. Jadi untuk mempermudahkan kes penyelesaian kes huruf pusaka, maka lantiklah pihak kami mai pusaka. Yang ketiga, yang ini memang saya betul-betul terpanggil, ya, berdasarkan usia yang muda, ya, pemohon ni 27 26 tahun, wanita pula tu, ya. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton bayangkan, biasanya lah, seorang wanita yang berumur 26 27 kan, apa yang difikirkan? Ya, biasanya mereka fikir itulah nak pakai iPhone, ya, tukar kereta, apa lagi, fashion, makeup dan sebagainya. Berbanding dengan pemohon ni, dia kata tak apa tuan, saya tolak semua perkara-perkara lain, ya. Keutamaan saya adalah untuk menyelesaikan urus pusaka arwah secepat yang mungkin. Ya, kami adik-beradik akan
berusaha untuk menyediakan dana. Kami pakat sesama kami untuk menyediakan dana supaya urus pusaka arwah ni berjalan dengan cepat, boleh diselesaikan dengan cepat. Ya, memang ini amanah arwah. Ya, jadi di sini boleh nampak ya, pemohon ni meletakkan keutamaan tu di mana. Keutamaan peribadi tu tolak tepi. Urus pusaka arwah jauh lebih penting. Ya, jadi alangkah bertuahnya ya arwah mendapat anak-anak yang sedemikian. Ya, itu kita semua tahu apabila seseorang anak Adam itu meninggal akan terputus segala-galanya kecuali 3 perkara. Antaranya doa anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, saya percaya dengan usaha daripada pemohon ni ya, memang mereka anak beranak ya semua sentiasa mendoakan kesejahteraan arwah bapanya di sana. Itu penting ya. So kita pun amat mengharapkan ya anak-anak kita semua berbuat perkara yang sama kepada kita kelak ya di kemudian hari, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa. Okey. Saya tertarik dengan komen yang ataupun maklum balas yang maklumkan oleh saya oleh pemohon. Dia kata arwah bapanya dulu dah berpesan, ya, jika bapanya tiada di dunia ini, maka pastikan anak-anak semua kena pastikan ya tiada lagi urusan arwah di dunia. Ya, begitu mendalam maksud pesanan arwah bapanya, dan anak-anak semua ingat pesanan tersebut. Itu yang menggerakkan mereka semua untuk bertindak menguruskan harta pusaka arwah secepat yang mungkin. Ya, ini kesedaran ini memang penting. Ya, berbanding dengan banyak lagi kes-kes urus pusaka yang tertangguh di luar sana disebabkan apa? Bertangguh-tangguh. Ya, okey. Kemudian nampaknya itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ni ya. Semoga sedikit sebanyak ya memberi manfaat kepada sidang penonton ya. Semoga mana-mana kes urus pusaka yang belum diselesaikan tu berhubunglah dengan pihak kami My Pusaka ya. Pihak kami menyediakan khidmat nasihat secara percuma. Ya, minta bantuan ya. Kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Kalau kereta kita rosak, kita pergi workshop. Dan kalau kita ada masalah urus pusaka, jangan malu, jangan segan, hubungi My Pusaka. Ya, itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada malam ni. InsyaAllah pada minggu hadapan hari Selasa akan bersiaran lagi bersama dengan Cik Mai Sarah Zamri. Ya, putri legasi ahli keluarga tim jurutera pusaka dalam kisah 9 suku malam di mypusaka.info ya. Okey. Jadi kepada semua sidang penonton, jangan lupa tolong like, share dan follow ya kisah 9 suku malam FB Live mypusaka.info. Ya, sekian dahulu, sehingga bertemu lagi di lain siaran. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.